Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua guru dan pelajar-pelajar tingkatan 6 yang saya kasihi sekalian yang mengikuti sesi pengajaran atas talian yang saya lakukan pada hari ini. Ini ialah bahagian terakhir tajuk wacana yang akan difokuskan kepada kesinambungan idea dalam sesebuah wacana. Jika dibandingkan dengan bahagian 1 dan bahagian 2 yang telah saya sampaikan sebelum ini, fokus yang ketiga ini bukanlah tumpuan soalan yang utama dalam peperiksaan STPM Pengal 3. Kerana berdasarkan kepada analisis yang saya berikan, hanya ada 2 sahaja soalan objektif yang keluar daripada bahagian ini. Soalan struktur langsung tiada. Walau bagaimanapun, ingin saya nasihatkan pelajar dan guru, janganlah mengabaikan bahagian ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kerana dalam peperiksaan STPM, apa-apa sahaja boleh berlaku asalkan tidak terkeluar daripada sukatan pelajaran. Kesinambungan idea dalam wacana. Kita mulakan dengan yang pertama, ialah sebab dan akibat. Contoh wacana, Ganesh suka berbelanja melebihi pendapatannya yang sebenar. Dia banyak berhutang dengan kawan-kawannya. Dalam hubungan sebab dan akibat ini, akibat biasanya membawa makna yang negatif. Contohnya, Ganesh suka ponteng sekolah. Dia ketinggalan dalam pelajaran. Itu ialah akibat daripada Ganesh yang suka ponteng sekolah. Atau dalam contoh ini, Ganesh suka berbelanja melebihi pendapatannya yang sebenar. Akibatnya, dia banyak berhutang dengan kawan-kawannya. Yang kedua ialah sebab dan hasil. Contoh wacana, guru itu seorang yang peramah dan pemurah. Dia amat disenangi oleh murid-murid di sekolahnya. Daripada sikapnya yang peramah dan pemurah itu, hasilnya guru tersebut disenangi oleh murid-murid di sekolahnya. Itu ialah hubungan sebab dan hasil. Manakala hubungan sebab dan tujuan. Tujuan maksudnya ialah apa yang kita mahu capai. Contohnya, Kemaru rajin mengulang kaji pelajaran. Dia ingin menjadi seorang doktor bedah suatu masa nanti. Tujuan dia rajin mengulang kaji pelajaran ialah kerana dia ingin menjadi seorang doktor bedah pada suatu masa nanti. Yang keempat ialah hubungan latar dan kesimpulan. Contoh wacana. Ramai orang suka menonton drama bersiri, Kampung People. Apa tidaknya mereka tertarik dengan lakonan Eli Mazlin dan Adibah Noor. Atau rupa-rupanya mereka tertarik
dengan lakonan Eli Mazlin dan Adibah Noor. Itu ialah hubungan latar dan kesimpulan. Seterusnya, syarat dan hasil. Kita perlu amanah dalam menunaikan tanggungjawab. InsyaAllah, kita akan beroleh keberkatan. Syaratnya, kita perlu amanah dalam menunaikan tanggungjawab. Kalau kita mahu beroleh keberkatan. Okey. Baik, yang seterusnya, perbandingan. Saya dapati apabila diminta untuk membina wacana yang menunjukkan perbandingan, pelajar masih keliru antara perbandingan dengan pertentangan. Contohnya, masih ada calon yang membina ayat begini. Dia rajin, nokta. Adiknya malas. Ini ialah bertentangan. Kalau perbandingan, dia lebih kurang begini. Dia rajin, adiknya lagi rajin. Adiknya kurang rajin. Atau arnab mudah dijinakkan, kucing lebih degil. Dijinakkan. Okey, ini ialah perbandingan. Baik. Yang ketujuh, memperkuat isi. Contoh wacana, manisnya air kopi yang dibancuhnya itu. Dia masukkan 4 sudu gula. Kemudian, dia tuangkan pula 4 sudu susu pekat manis. Kalau bancuhan kopi itu dibuat pada gelas, sebiji gelas, maka memang manis kerana dimasukkan 4 sudu gula dan 4 sudu susu pekat manis. Memang manis. Okey. Hubungan aditif. Aditif maksudnya maklumat tambahan. Ia bukan untuk memperkuatkan isi, tetapi hanya maklumat tambahan kepada perkara yang dibincangkan pada ayat pertama. Contohnya, tahun ini dia menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Anugerah itu merupakan anugerah pertama yang diterimanya sepanjang perkhidmatan. Yang kesembilan, hubungan ibarat. Ketua Menteri Sarawak mengumumkan pemberian bonus sebanyak 1 bulan gaji kepada kakitangan awam di negeri itu. Semua berasa gembira kerana akan mendapat durian runtuh pada bulan Disember nanti. 1 bulan gaji maknanya kalau gaji pokok kakitangan awam itu ialah 6,000. Maka pada bulan Disember nanti, dia akan menerima gaji 6,000 tambah 6,000, maknanya dia akan terima RM 12,000. Contoh soalan aneka pilihan. Yang pertama, yang manakah wacana yang memperlihatkan kesinambungan idea untuk memperkuat isi? Memperkuat isi. A. Kita harus berfikiran positif. Amalan ini boleh menyihatkan minda. Sepatutnya ayat ini akan memperkuatkan berfikiran positif. Kakaknya seorang yang bersopan santun.
adiknya lebih bersopan santun. Sepatutnya ayat ini memperkuatkan isi bagi kakaknya seorang yang bersopan santun. C. Tingkah lakunya menarik. Dia sentiasa sopan dan bertutur kata dan bertutur dengan nada yang lembut. Sepatutnya wacana ini akan memperkuatkan isi tingkah lakunya menarik. D. Kereta jiran saya itu sungguh canggih. Kereta itu sebenarnya kereta buatan Jerman yang terkini. Sepatutnya wacana ini akan memperkuat isi bagi ayat kereta jiran saya itu sungguh cantik. Jadi, untuk menjawab soalan begini, pelajar harus berhati-hati dalam memilih jawapan. Kerana tersilap pandang, pelajar akan memberi jawapan yang salah. Contohnya, mungkin ramai pelajar yang akan menjawab D. Tetapi jawapan sebenar ialah C. D itu sebenarnya latar dan kesimpulan. B ialah perbandingan. Dan A ialah sebab dan hasil. Soalan aneka pilihan yang kedua. P1. Penduduk Taman Melati hidup saling membantu dalam urusan seharian. Mereka hidup aman damai. Ayat kedua. Q. Ayat 1. Petani itu mengamalkan kaedah pertanian moden. 2. Pendapatan mereka mengalahkan pendapatan jurutera. Hubungan semantik antara ayat 1 dan ayat 2 dalam wacana P dan Q di atas ialah A. Sebab dan hasil. B. Syarat dan hasil. C. Sebab dan akibat. D. Latar dan kesimpulan. Sebenarnya, kalau pelajar betul-betul faham akan konsep setiap kesinambungan idea yang disebutkan tadi, 9 kesinambungan idea yang disebutkan tadi, pelajar akan tolak D, C. Dan B, kerana jawapannya yang paling tepat ialah memang A di sini. Baik. Itulah bahagian ketiga yang berfokuskan kepada kesinambungan idea. Dengan itu, berakhirlah sesi pembelajaran berkaitan dengan bab 1 Bahasa Melayu semester 3 910/3. Saya doakan agar pelajar faham akan bab ini. Kerana bab ini membawa pembawaan markah yang agak tinggi juga dalam peperiksaan STPM semester 3. Sekali lagi saya ulang, fokuskan betul-betul kepada bahagian 1, definisi dan ciri wacana, dan bahagian 2, jenis penanda wacana. Pada masa yang sama, jangan abaikan bahagian yang ketiga ini, iaitu kesinambungan idea dalam wacana. Dengan itu, saya akhiri sesi ini dengan ucapan Assalamualaikum, semoga berjaya.